Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak buat tutorial simple saja tentang besting. Cara nak buat besting menggunakan software PE Design 10. Okey, besting ni term yang biasa orang pakai, tapi dia sebenarnya bermaksud jelujur kasar lah kita nak buat. So biasanya kita akan tengok ada yang kita boleh hookkan material pada frame ataupun hook mesin kan. Tapi ada juga jenis-jenis material yang kita tak nak hook. Kita hookkan stabilizer je. Lepas tu material tu kita letak dekat atas stabilizer dan kita buat besting. Selain besting, kadang-kadang orang guna peniti, jarum peniti. So untuk PE10 kita ada dekat shapes ni, dekat home. Tab home, pergi dekat shapes. Kat sini ada rectangle. Okay, so dekat rectangle dekat sini, bahagian atas ni warna pink ni adalah dia punya outline dia. Kita ada zigzag, running stitch, triple stitch, motif. So kalau untuk besting kita akan gunakan running stitch. Dan belah bawah ni adalah dia punya fill. Maksudnya kalau kita buat kotak tu apa benda kat dalam dia. So kalau untuk besting kita tak nak sulam apa-apa kat bahagian dalam. Kita cuma nak dia punya outline saja. So kita ambil running stitch dan untuk fill dia kita pilih ini not soon ni. Okay. So kita cara nak buat kotak tu just klik kat hujung ni. Klik mouse sebelah kiri. Drag dan sampai hujung ni kita lepaskan. So dia akan buat satu square. Untuk besting ni dekat kita tengok dekat saving attribute sini, dari run page dia 4mm. So 4mm ni biasa kita buat 4mm lah. Secara default dia akan buat 2mm sebenarnya. So kalau 2mm dia adalah rapat. So bila rapat kita tak nak buat besting ni dengan jahitan yang rapat ni, sebabnya nanti kita susah nak tetas balik semula. So jelujur kasar kita buat kasar lah kan. So kita buat run page ni lagi besar 4. Kalau tak selesa dengan 4mm, buatlah 3.5mm ke. So run page ni kita ubah. Run time ni 1 kali sahaja. Kita tak nak dia jalan 2-3 kali. So 1 kali sahaja. So biasa saya akan gunakan 4mm. mm kat sini. Kalau let's say kan kadang-kadang bila kita buka PE10 ni, dia secara default dia akan ada dekat sini zigzag dan dekat sini dia fill stitch. So yang ini bila kita lukis kotak tadi dia keluar macam ni kan. So kita ubah dekat sini lah. Shapes. Dekat sini fill stitch ni kita ubah jadi tak nak sulam apa-apa, kosong. Yang ini kita ambil running stitch dan lepas tu kita ubah dekat run page. Okay, so kalau let's say kita buat kan, kita lukis-lukis ni. Katakan kita lukis macam ni. Tak, macam kita nak buat dia besar. Tapi nak ubah-ubah ni macam susah lah kan. Nak betul-betul center ke apa, kita rasa macam ni tak center sangat. So cara dia kita pergi dekat home. Arrange. Dekat sini ada size. Okay, so size ni dekat sini ada percentage. Okay, saya tunjuk size. Width dengan height dia sini persen dan sini adalah ukuran milimeter dan sini maintain aspect ratio. So kalau untuk kita nak jadikan besting ni, biasa kita akan buat slightly sikit kecil daripada size frame. So mungkin dalam 98mm kali 98mm. So kita jarang buat 100mm kali 100mm. So kat sini kita ubah, kita klik yang bawah ni. Sekarang dia 86.3mm, darab 93.6mm. Kalau kita buat dia maintain aspect ratio, dia still akan besar. Dia akan rupa macam ni. Dia tak sekata, tak seragam. Cuma saiz berbeza. So kita nak untick dia. Sebab kita nak ubah dua-dua ni. Kita nak ubah sini. Tekan 98. Dan sini pun 98. Preview. So kita preview, dia dah terkeluar daripada garisan ni tu. Okay, nanti kita betulkan. So kita kata okay. Untuk bagikan kotak ni duduk betul-betul dekat tengah, kita klik dekat arrange ni juga, layout, dan kita pilih ni move to center. So dia akan masuk ngam-ngam kat betul-betul tengah frame.
So ini adalah basting. Dan sekiranya kita ada design kat sini. Okay, contohnya kita ada design. Kita import satu design. Okay, katakan ni. Okay, kita ada design ni. Basting ni biasa kita akan sulam di permulaan kerja sulam lah. Jadi kalau kita nak tengok susunan, kita tengok kat sini. Basting ni, petak ni duduk kat tengah-tengah nombor 8. So dia akan sulam huruf tadi dulu. Lepas tu baru dia akan sulam basting kemudian. So kita tak nak. Yang tu kita kena susun lah. Kita kena susun dia. Basting ni kita kena letak di atas sekali dekat nombor 1. Cara dia kita boleh drag lah. Macam ni kita drag macam tu. Ataupun kita boleh klik kanan. Kita letak dia sew first. So dia akan terus pergi dekat nombor 1. Jadi kita nak dia sulam basting dulu. Kita try play. So dia sulam basting dulu. Okay. So yang lain tu kenalah susun. Macam ni tadi huruf ni. Dia dah turun. Dah ke belakang pula kan. So yang ini kalau kita nak keluarkan dia ke depan, kita kena susun dia ke belakang. Kita klik kanan, sew last. Baru dia akan sulam basting dulu nombor 1. Dia akan sulam Hello Kitty ni nombor seterusnya. Dan last kali dia akan sulam huruf ni, basting ni. So itulah cara basting. Tapi ini adalah secara 4 segi lah normal. Macam mana kalau kita tak nak basting 4 segi? Kita nak buat bentuk lain. Okey, kadang-kadang macam saya pun buat macam ni jugalah. Kalau let's say satu design yang fill penuh macam ni, bila kita basting jauh, kadang-kadang dia boleh material tu kat tengah-tengah ni dia bergerak. Kadang-kadang kita tak begitu tegang, tak berapa tegang kita buat tu. Jadinya material kat tengah-tengah ni bergerak masa dia sulam. Maksudnya mungkin bila kita sulam, outline dia akan lari. So, apa yang saya buat ialah saya akan buat basting dia rapat dengan objek. So, macam mana cara nak buat basting yang rapat dengan objek? Kita pergi dekat shapes. Kita ambil ini outline. Open straight line. Okay, so dia tak akan jadi kotak tapi dia akan jadi line. So, biasa saya buat macam tu lah. Nak bagi dia rapat. Supaya kalau dia gerak pun dia tak akan gerak terlalu jauh. Untuk mengurangkan risiko dia akan design tu bergerak akan membuatkan ada gap. Biasanya kan akan ada teranjak dia punya layout. So ini adalah basting yang bukan square. So bila dah lukis tu kita pastikan dia duduk kat nombor 1 lah. Sew first. Dan barulah okey. Pastikan dia punya ni running stage. Dan selepas tu dekat sewing attribute dia, run page dia 4mm ataupun ikutlah nombor yang suka. Ini adalah basting bagi hook ataupun size frame 4x4 ataupun 100mm x 100mm. Bagi hook lain, size lain pun sama juga. Cuma dia ada sedikit berbeza bagi basting untuk hook 4x6. Okey, contohnya. So, kita nak buat hook 4x6. Ini size dia. Kalau dalam mm, 100x172. So, kita tengok machine type dia single needle. Okay, so sekarang ni kita boleh tengok hook 4x6. Okay, ni frame 4x6, sorry. Frame 4x6. Untuk basting, macam sama juga konsep yang design 4x6. Dia tak boleh cross dia punya line tu atau objek tu sepenuh-penuh ni dia tak boleh. Dia kena duduk dalam dia punya kotak dia, kotak merah ni ke, atau kotak hijau yang kat tengah ni ke, ataupun kotak biru dekat bahagian bawah. So kalau untuk cara tadi kan yang saya tunjuk tadi, kita nak buat rectangle, kita nak buat ni kan, klik macam ni. Okay, sepenuh-penuh alam macam ni. Okay, lepas tu kita letak ni sew first.
Dan kita nak letak dia. Okay, so dia dah duduk kat atas sekali. Kita nak buat dia center. Fine. Kita buat dia move to center. Okay, so sekarang kat center. Bila kita buat basting penuh macam ni, kita akan ada masalah. Kita tengok kat design property. Dia akan keluar ni. Layout and editing. Dia suruh adjust pattern, size or position. So yang ini, dia memang tak boleh baca. Sebab kotak ni dia masuk dalam semua petak-petak ruang-ruang sulam ni tak boleh. So untuk hook 4x6 dia kena split. Sama ada kita lukis satu ni. Lepas tu kita nak kena potong dia. Kita boleh potong dia macam mana pun lah boleh. So kalau kata, let's say kita potong dua. Kita kerat kat tengah-tengah ni. Kita kena convert dulu. Shapes. Kita kena convert to stitches. Dan bila dia keluar kat sini stitches, dia tengah select ni, stitches, kita boleh split stitches. Bila kita split, okay, dia highlightkan warna pink ni, kita nampak visible. Yang warna-warna lain yang tak akan kena effect tu, dia akan berwarna putih. So kita potong ni, ada ikon gunting tu, kita klik sini. Lepas tu, klik 2 kali. So dia akan potong 2. Kalau tengok sekarang ni, kita tengok dekat tepi ni, satu bahagian dia dah potong 2, satu lagi dia duduk bawah sekali. Sini, bahagian bawah. So ini, maksudnya dia dah potong, dah split. So barulah dia boleh baca design ni dalam mesin. Contoh kita buat design property. Kat sini baru kita boleh tengok 1 daripada 3. Okay. Sekarang dia highlight hoop 1. Hoop 2. Hoop 3 bahagian bawah. Kalau tadi, kalau dia seketul je sebesar-besar ni, dia tak boleh baca. Okay. Satu cara lain, kalau kita tak nak buat shape rectangle dan kita buat split stitches, yang cara kita boleh buat adalah macam yang kita buat tadi lah. Kita gunakan tools dekat shape ni, kita guna yang ni. Open straight line ni. So, kita buat lah separuh. Klik sini. Enter. So tinggal satu. Yang ni bawah pula. Okay, so kita check. Boleh ke tak? So dia dah ada 3 kali rehook. Design tengah, atas dan juga bahagian bawah basting tadi. So yang lepas tu kita kena susun dekat sini. Kita susunan dekat sini yang akan effect dekat berapa kali kita nak kena rehook ni. Hook position ni. Okay. Dia bergantung pada susunan kita kat sini. Okay, so itu saja tentang basting menggunakan software PE Design 10. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat menyulam. Bye.